Okay, kita bersama seorang tamu pada hari ini dalam siri kita yang seterusnya, iaitu saudara Hilmi Azhari yang merupakan seorang usahawan dan petani moden. Betul lah? Cik, betul. Betul lah? Tanam apa? Cabai. Cabai. Okey. Dan saudara Hilmi ni lebih nama komersial dia adalah Aloy lah, Aloy. ALLOY. Betul lah? Gigi. Boleh lah. Aduh. Asal mana ni? Saya daripada Perlis. Boleh mana? Kampung mana? Abi. Abi ya. Okay, Hilmi ni dia merupakan seorang pengidap betul lah? Betul. Penghidap. Dan juga pembawa. Sejenis komplikasi biologi yang bernama thalassemia. Komplikasi biologi no. Eish. Boleh terangkan sikit tak? Thalassemia ni apa benda? Thalassemia. Thalassemia ni dia nak kata penyakit. Dia taklah sakit sangat. Dia cuma macam blood disorder lah. Dia macam badan kita tak boleh buat darah. Dia tak ada maklumat untuk dia buat sel darah merah tu. Jadi dengan kekurangan maklumat tu, badan geng-geng thalassemia ni dia tak boleh buat sel darah merah lah. Bila dia tak boleh buat sel darah merah pula, sel darah merah yang badan buat tu daripada dekat dalam badan sakit thalassemia ni, dia senang pecah. Dia senang apa? Dia senang pecah lah sebab dia punya nak kata apa, ni boleh dia macam dia punya arrangement protein ni, bila badan kita nak buat satu-satu sel protein ni, dia akan ada dia punya arrangement dia lah. Dia macam, kalau nak mudah lah macam mana kita tengok bangunan, bangunan tu dia ada susunan bata dah tau. Jadi lebih kurang macam tu lah. Protein ni, amino acid ni, dia akan ikut dia punya sequence, and then dia akan susun lah. Kalau dalam sel darah merah tu adalah protein khas dia tu. Jadi macam saya, geng-geng thalassemia macam saya ni, dia punya susunan protein tu memang dah tak elok daripada kecil. Genetik untuk menentukan susunan protein tu dah tak elok. Jadi badan akan cuba juga buat. Dia akan buat. Lepas tu lama-lama sel tu dia akan pecah. Buat sel pecah. Jadi tak ada sel yang boleh angkut oksigen yang bawa untuk kegunaan badan lah. Jadi kami sentiasa letih lah. Letih. Tapi maksudnya dia merupakan satu penyakit genetik lah. Ya, penyakit genetik. Tapi sekarang macam genetik ni satu bidang kajian yang dah moden. Ada genetic engineering apa semua. Dia tak boleh baiki guna genetic engineering kan, tak boleh? Bab tu ada research yang sekarang mereka dah boleh diorang dah boleh susun lah genetik tu. Tapi dalam fasa tak tahu lah, tak follow sangat, tapi dalam tahun lepas rasa macam pernah tengok ada satu research keluar. Mereka memang berjaya dah lah buat. Mereka baru berjaya susun lah. Mereka tak berjaya in particular untuk ubah genetik spesifik genetik untuk hemoglobin, and then mereka implement sebab mereka ada banyak fasa juga macam vaksin juga lah. Fasa trial, fasa macam start daripada petri dish tu lah, sampailah masuk dekat dalam human trial. Tapi rasa human trial dok lagi kot. Dia tu research mana tu? Research UiTM ke kat mana? Unimap tak tahu. Bukanlah, tapi rasa research dekat luar lah. Tak ingat nama apa dalam. Tapi benda tu dia punya konsep dia akan ubah, dia akan cuba buat dia akan cuba buat satu sel yang mana sel ni dia boleh produce
sel ni dia ada apa genetic code yang elok, and then dia masukkan sel tu dekat dalam badan kami, ke badan patient ni, dan sel tu akan multiply lah. Lepas tu dia akan gantilah dengan sel-sel yang lama tu. Macam tu lah cara dia. Kalau macam dia dia dah buat genetic engineering tu, tapi lepas tu dia kahwin, adakah anak dia tu akan ikut genetic engineering yang dia dah ubah tu ke, ataupun genetik asal dia? Yang tu tak tahu. Yang tu saya tak tahu lagi lah. Kena try dulu lah. Yang tu tak tahu. Yang tu sebab yang tu dia tak disclose pula dekat dalam depa punya depa punya tu lah, dalam report depa tu. Depa cuma abang kata depa dapat buat je lah genetik tu depa dapat ubah. Sebab the future of gene editing apa tahu ada itu depa tulis tak ingat. Tak tahu. Dia publish dekat jurnal terkenal lah ke predatory punya jurnal? Ada predatory punya jurnal. Ada Scopus lah jurnal tu. Kan ada siapa dalam kat dalam Facebook jugalah, tapi source tu boleh dipercayai lah. Macam Hashim tu apa? Hashim Al-Ghaili apa tau. Oh tu. Yang Jerman. Jerman dia. Tak tahu dia orang Arab rasa, tapi dia duduk kat Jerman lah. Dia orang macam dia tu lah. Sebab mestilah dia nak dia punya dia tak post sebarangan lah. Bukan kalau amalkan ni nanti usus anda sihat ada. Tak payah makan harum sauda lah. Wah, nanti apa tu ada. Bukan. Sebabnya kadang-kadang orang menyalahguna kan benda tu. Semua benda. Tapi padahal macam entah, kadang-kadang ada dalam segmen masyarakat ni dia macam tak percaya perubatan moden. Macam vaksin juga lah. Bagi aku lah, kalau vaksin ni dia sebab dia memang contoh yang sekarang yang Pfizer tu mungkin tak ada problem sangat lah. Yang AstraZeneca tu memang ada problem. Dan memang ada serta-serta country dah memang suspend, ada yang stop. Jadi bagi aku macam legit lah kalau orang nak suspicious ataupun orang nak risau. Sebab dia memang ni dia memang baru, and then dia punya kesan pun tak betul-betul orang boleh tahu lagi kan. Sebab benda ni last kali benda ni dia datang kepada bottom line jugalah, sebab dia pun nak duit Jadi ada setengah tu mungkin dia rush lah, kita tak tahu lah. Betul. Sebab lagi satu, pharmaceutical punya company ni dia banyak je sebenarnya rekod yang tak elok. Kena saman apa semua. Pfizer pun ada banyak rekod. Tapi macam thalassemia ni, orang nak kata makan jus ni boleh sihat, tak. Dia mungkin akan kurangkan kami punya kebergantungan kami untuk tambah darah. Tapi dia sebenarnya dia tak cakap apa? Dia tak sembuhkan penyakit tu. Dia macam kurangkan sikit simptom lah. Tapi bukan nak kata aku support produk-produk jus-jus ni, tapi mungkinlah dengan dari segi pemakanan dia boleh macam bagi sel darah merah tu kuat sikit ke. Mungkinlah. Kalau macam dulu kan, lepas kuduma darah kan, diorang akan bagi iron tablet tu. Okay, untuk orang normal, iron tablet tu kira okey lah kalau nak ambil. Sebab dia orang normal ni, mereka punya badan mereka ada information untuk buat sel darah merah yang elok tu. Macam kami, the information tu memang dah rosak dah. Dia punya sequence tu dah tak ikut contoh yang dekat dalam DNA kan dia ada ATGC tu kan, kita belajar dulu kan sekolah menengah tu kan kat materi tu. ATGC tu, lepas tu bila sel dia nak buat dia nak buat sel darah merah, dia akan tarik separuh je daripada kan DNA kan dia ada dual helix kan. Dual helix. Lepas tu dia akan ada satu
satu benda ni dia macam benda tu dia macam tak tahu lah enzim ke apa, dia macam seolah-olah macam pembuka zip. Mana tengok zip yang tengah-tengah yang bila kita tarik kan, zip tu dia akan pecah dua, serap dia terbuka dua. Benda tu lah yang akan buka DNA tu. Dia akan buka, dia akan ambil yang information sebelah daripada DNA tu, dia akan masuk dekat dalam ribosom kita. Ribosom ni tu macam kilang untuk buat protein lah. And then amino acid yang mana duduk dekat dalam kita punya sel ni, dia akan masuk daripada ribosom tu dan dia akan follow sequence tu. Dia akan follow sequence yang ambil daripada nukleus tadi, yang ambil daripada DNA tadi. So susunan tu kalau orang normal dia akan jadi cantik lah susunan dia. Memang sesuai untuk carry dia oksigen untuk badan kan. Tapi untuk thalassemia susunan dia ada masalah sikit. Jadi oksigen tu dia tak boleh nak bind dengan elok. Jadi bila jadi macam tu integriti sel hemoglobin tu pun dah compromise lah. Jadi dia senang pecah lah. Sel darah merah kami buat laju, pecah pun laju. Ada thalassemia ni dia ada dua jenis. Satu intermediate, satu lagi major. Yang intermediate ni dia still boleh survive lah. Kalau dia tak dapat blood transfusion daripada luar. Yang lagi satu major. Major ni dia memang kena ambil blood transfusion daripada luar. Dia memang dependent on blood transfusion. Ang major ke minor? Aku major lah. Aku ada kalau geng-geng hospital doktor dia panggil kami TDT ya. Transfusion dependent thalassemia. Ada lagi satu NTDT, NTDT, non transfusion dependent thalassemia. So kalau yang mana yang minor tu depa tambah N lah. Yang minor ni depa relax sikit lah, depa tak kalut sangat sebab depa boleh survive lagi lah walaupun depa tak dapat darah. Tapi still lama-lama HB depa akan drop lah, drop. Ada patient kami tu sampai HB tinggal 3. Kan 2? 3, 2 tak ingat lah. Tapi memang low gila. Kalau aku rasa aku mampu ya. Dia relax lah. Dia kalau hang pergi tambah darah, berapa frekuensi dia, berapa banyak sebulan sekali? Kalau aku, badan aku dengan besar aku masih ada spleen lagi. Ada setengah thalassemia daripada buang dah spleen tu. Dia macam program doktor dia dah plan depa. Macam mana depa ni, sebab dia plan depa ikut dengan depa punya resource lah. Depa punya available resource. Kalau resource depa banyak, depa akan kerapkan lagi transfusion depa sebab each transfusion depa kena kira lah sebab cost kan. Kami kena setiap kali transfusion kami kena ada filter. Satu filter tu dah RM60 pakai buang kan. Lepas tu dengan jarum-jarum apa semua lagi. Macam zaman dulu depa cuba untuk kurangkan jarak transfusion tau. Jadi dulu ni depa akan cuba panjangkan jarak transfusion. Macam sekarang ni macam aku normal transfusion aku, blood aku akan cuba drop. Bukan akan cuba, blood aku akan drop 1 liter 1 minggu 1. So kalau minggu ni HB aku 9, so minggu depan HB aku akan drop jadi 8. Tu under normal under normal condition lah. Tu tak kira kalau blood aku hemolyze apa semua kan. Yang ni macam normal lah. Normal punya ni, aku tak demam, aku tak makan benda pelik-pelik apa semua. Macam tak menjawab lagi frekuensi dia berapa lama? Okay, aku berapa rate kan. Okay lah yang sebenarnya 3 minggu. 3 minggu. Tapi lah kali dia bergantung kepada berapa kita punya HB kita waktu kita awal-awal dapat darah tu lah. Bila kita check, kami panggil istilah yang kami pergi jumpa doktor, kami panggil TCA. Waktu hari TCA tu kami akan pergi hospital,
Kami akan pergi hospital. Lepas tu kami check darah tu, ambil darah, hantar untuk buat GSM, untuk cross match, lepas tu dengan full blood count. Lepas tu result full blood count keluar, barulah doktor akan consult kita lah. Nak tambah hari apa. Lepas tu doktor akan bagi TCA lah. Daripada situlah dia tentukan TCA tu. Kalau lamai dapat result full blood count HB dapat 7. Lepas tu darah dapat 1 ya. Tak tahan untuk 3 minggu. Dia macam tu. Sekali tambah hang berapa bag? Sekali tambah aku 2 bag. Sebab dia ada calculation dia lah. Untuk depa target depa macam ni lah. Idealnya depa akan target HB aku akan naik sampai 14. Yang tu ideal lah. Ideal punya ni, ideal punya condition. Tapi depa takkan buat macam tu sebab it comes back to resource available lah. Depa tak boleh, takkanlah depa nak spend darah sampai 3 bag dekat kita lah, sedangkan darah tak cukup. Kalau darah tak cukup, depa tak bagilah darah tu. Depa akan bagi dekat priority depa dekat orang ni lah, orang macam accident, ibu mengandung ke, ibu bersalin. Maksudnya dia based on availability darah yang orang derma lah. Even kalau darah hang 7, depa akan cuba buat naik darah hang sampai 9 lah. Tapi hang nak dapat TCA, contoh kalau aku dapat HB aku 7. Aku naik HB sampai 10 kan. Let's say macam kita estimate dalam lepas habis aku transfuse, aku HB aku 10 kan. 10, kalau dia bagi 3 minggu punya apa? 3 minggu punya cakap apa? Masa dia akan drop lah 10, 9, 8, 7. Aku akan masuk balik nanti dia akan jadi 7. Selalunya macam tu lah. Tapi macam mana? Sebab bila aku cakap macam ni, aku cakap berdasarkan experience aku lah. Sekarang umur aku 31. So 31 tahun dah duk hadap benda ni tau. Daripada kecil. Daripada baby? Jadi kalau daripada baby lah. Tapi baby aku tak tahu apa. Tapi macam tu lah. Dia berdasarkan pengalaman aku lah. Setiap kali aku PTCA, aku tengok HB aku. Aku tak pipi macam bodoh-bodoh. Jadi macam apa, tak ambil tahu apa tak lah. Aku start ambil tahu pasal aku punya HB, aku punya ferritin, keadaan badan lah. Ambil tahu sejak daripada sekolah menengah lagi lah. Sekolah menengah itu. Tingkatan 1 ke. Area tu lah. Waktu tu aku dah start aware dah dengan benda-benda tu kan. Doktor dia pernah ni lah, dia pernah macam buat andaian lah, macam hang boleh hidup berapa lama ke apa. Ada ke tak ada? Waktu zaman aku kecil tu ada lah. Sebab waktu zaman kecil tu tak ada treatment. Okay, bila kami selalu tambah darah, dia ada treatment tau. Kami kena ada follow up treatment. Treatment untuk buang besi ni. Sebab bila kami ambil darah daripada luar, badan ni dia tak ada normal mekanism untuk buang besi. Badan kita yang power dia buang vitamin C dengan salt. Dia boleh buang dengan ni lah. Macam besi, serum ni dia tak ada mekanism yang boleh buat keluar secara banyak. Dia tak boleh keluar gitu-gitu je daripada ikut kita punya urine, ikut kita punya feces. Dia tak tarik dah. Dia tak boleh. Dia kena ada something, ada benda lain yang orang panggil dalam bahasa Inggeris dalam BI dia panggil kilit kan, celik tak tahu macam mana orang pronounce, tapi CHELATE. Okay. Dia punya ejaan dia kena ada benda lain. Dia akan macam engulf besi tu, dia akan bind dengan besi tu, barulah dia boleh bawa keluar ikut urine ke, ikut feces ke. Kami kena makan ubat lah. Tapi bila macam zaman dulu, ubat tu tak ada. Ubat tu macam tak, memang limited. Yang ada pun option yang ada untuk ubat macam tu pun tak banyak zaman dulu. So doktor assume kata, lepas tu dulu ni pula tak ada bantuan lagi. Jadi kami kena beli sendiri lah. So kalau lah thalassemia ni,
thalassemia patient ni dia tak ambil ubat tu, especially thalassemia major lah, selalunya umur 15-16 dia pun mati lah. Sebab memang benda tu dia besi tu lama-lama dia akan duduk dekat dalam kita punya sel lah. Lepas tu lama-lama sel kita akan mati. Bukan lama-lama jadi magneto bukan lah. Ada. Sebab besi tu dia tapi bukan bidang aku lah nak cakap, tapi aku cakap apa yang aku tahu lah noh. Pseudo science lah. Dah. Okay, apa yang aku baca-baca lah, sebab benda ni kan aku ada penyakit juga, so aku kena tahu lah sikit-sikit. So dekat dalam badan ni, bila besi ni dia terlebih ke macam mana kan, dia ada kesan yang tak elok lah dekat dalam badan, dekat dalam sel. Dia benda ni damage dia at cellular level tau, bukannya macam level macam organ ke apa, tapi yang ni sel, the very cell yang jadi building block untuk kita punya organ. So bila besi ni dia banyak, badan ni dia akan cuba untuk simpan tau, dia akan simpan besi ni. Besi ni dia akan simpan dalam bentuk ada satu protein ni, dia akan provide binding site lah untuk besi ni. Besi ni dia ada cah 2 positif ataupun 3 positif lah dekat dalam badan ni. Dia exist dalam dua jenis cah. So badan untuk cope benda ni, untuk simpan besi ni, dia akan create satu protein ni orang panggil ferritin. Dia akan carry besi ni dekat dalam badan kita. Pada masa sama dia juga orang kata macam bank lah, dia akan simpan. Sebab besi ni kalau dia orang cakap apa, kalau dia lebih banyak sangat, dia free, maksudnya dia tak bind dengan apa-apa dekat dalam kita punya sel, dia akan, bila sel tu dia macam bernafas orang kata respire metabolism. bila sel memangnya dah metabolism dia akan buat keluar nama apa benda tu, hydroxyl ion lah, tak ingat lah. Tapi senang cerita, besi ni dia akan jadi catalyst. Dia akan jadi catalyst untuk produce hydroxyl ion ni, kalau lah besi tu free. Maksudnya dia tak bind dengan apa-apa, dia duduk terapung dekat dalam kita punya sel tu. Bila badan metabolis badan kita hidup, dia akan buat keluar lagi banyak hydroxyl ni. Hydroxyl ni dia macam, dia kuat tau, cah tau. Jadi dia akan rip elektron daripada dalam sel tu. Contoh dalam sel kan dia ada building block dia. Macam phospholipid bilayer, lepas tu mitochondria, DNA. Lepas tu bila dia ambil elektron, dia main balas elektron ikut skor dia, habis lah, rosak lah. Kalau dia balas elektron dekat membrane mitochondria mati lah. Bila mitochondria mati, sel pun mati. Kalau dia rip elektron dekat phospholipid bilayer yang dekat membrane sel tu pun dia punya integrity dia dah compromise, dia pecah, dia rosak. Macam tu lah. Kalau DNA pula, dia mutate DNA tu, boleh jadi kanser apa semua. Jadi kita kena kurangkan lah yang besi ni dekat dalam badan. Jadi kami kena makan ubat lah untuk kurangkan besi tu. Bila makan ubat tu, besi tu dia akan keluar daripada ni lah, najis secara biasa lah. Najis lah. Barulah macam proper sikit kan. Taik lah, cerai. Dia keluar ikut najis dan juga air kencing lah. Dia akan keluar kat situ lah. Jadi kami boleh hidup lama sikit lah. Dia boleh tingkatkan lagi kami punya kami punya lifespan. Tapi dia tak treat the actual problem. Dia cuma macam boleh panjangkan lagi lah. Dia panjangkan masa hang untuk merana lagi kan. Macam tu lah. Tak boleh respawn lah. Tak boleh respawn lah yang ni. Dia dekat Malaysia ni, dia ada persatuan kan thalassemia ni. Sebab ada macam apa, yang orang yang ada masalah buah pinggang kan, dia ada persatuan dia, National Kidney Foundation. Betul. Hang boleh derma, lepas tu nanti hang boleh tolak cukai. Thalassemia tak ada benda macam tu lah?
ada, tapi kami macam kami sebabkan dekat setiap negeri pun ada. Lepas tu kami macam pecah lah negeri. Setiap negeri ada persatuan dia. Macam Perlis ada persatuan dia, Kedah ada persatuan dia. Tapi sebab yang nak handle persatuan ni orang yang macam kami, yang mana dia tak ada orang yang betul-betul cakap apa, full time yang handle persatuan tau. Jadi nak buat macam apa, sebab kalau kita nak buat macam tax exemption, tax exemption, yang LHDN tu, kita kena comply dengan LHDN punya ni, LHDN punya rules kan. Jadi macam benda-benda macam kita nak rekod-rekod apa semua, perbelanjaan apa semua tu. Jadi dia untuk orang yang tak ada full time, dia macam tak offer nak ni sikit lah. Renyah. Dia selalunya dia takkan payah dia nak comply. Even dekat kami pun payah juga lah. Tapi aku tengok dulu macam hang macam aktif kat dalam persatuan lah. Ada pergi melancong apa semua kan. Tak melancong. Sekarang dah tidak. Sebab okay, yang ni bukan apa yang aku kena cerita jugalah. Sebab ada setengah macam orang dia ambil kesempatan tau. Dia buat macam dia ambil kesempatan lah. Dia gunakan nama Persatuan Thalassemia tu. And then bila orang bagi peruntukan ke apa ke, dia pun yang pi. Sedangkan dia pun bukan pesakit pun. Yang duduk dekat dalam persatuan tu yang menjadi macam payung kepada persatuan tu, macam datuk-datuk apa kan. Dia pun tak tahu apa pun pasal thalassemia. Tapi tak tahu lah pasal apa dia pun ada kat dalam persatuan tu. Dan selalunya duit tu takkan sampai pun dekat pesakit. Adalah kes. Ada kes tu ni. Dia pegang jawatan, lepas tu dia pergi melancong kena duit tu lah. Nak kata tak, yang datuk tu tak tahu lah. Tapi ada juga yang macam parent kepada pesakit thalassemia je lah. Dia macam ambilnya tu lah. Sepatutnya tak boleh lah kan. Report ni SPRM lah. SPRM. Malah nak semua-semua macam tu lah. Kami lalunya macam tu lah. Macam malah lepas tu main game lah. Tak nak. Bukan lah. Macam kami dengan masalah talah sendiri. Lepas tu nak kena dengan masalah politik macam tu lagi. Jadi macam dengan masalah sendiri pun dah macam apa kan. Ni nak masuk dengan geng-geng tu lagi. Memang tak lah. Kalau aku tak lah. Kalau orang yang rajin pi lah. Go on. Hang ada sebut pasal macam kos rawatan tadi kan. Kos rawatan macam mana? Government bagi full subsidi ke? Hang ada kena bayar juga ke macam mana? Kos rawatan lah. Okay. Sebelum ni kita cerita ada awal dulu lah. Dulu ni tak ada oh. Dulu ni zaman PM ke apa tu? Zaman budak-budak lah. PM ke 6 lah. Zaman atuk zaman ni lah, sama lah. Dulu orang tak ada kesedaran sama. Lepas tu mereka tak tahu lah, kata mereka tak tahu banyak mana kos untuk transfusion. Kalau tambah darah biasa je, tak ada masalah tau. Tapi bila hang setiap bulan hang kena tambah, jadi hang kena ada benda yang elok lah. Macam filter darah tu, dia kena ada filter. Sebab nanti sel darah putih, dia kan filter sel darah putih lah. Lepas tu kalau sel darah putih daripada donor masuk, lepas tu dia tak macam tak apa nak cun, macam dia akan bergaduh lah kat dalam badan. Bila dia bergaduh, kami demam. Lepas tu ada setengah tu sel darah putih tu tak tahu lah disebabkan benda tu ke tak. Ini aku dengar-dengar itu je lah. Dia akan boleh develop antibody. Antibody ni macam dia develop antibody yang payah nak darah tu dia akan macam mutate kan, macam mana tau. Tapi orang kata darah tu ada antibody. Maksudnya contoh, walaupun darah A positif, disebabkan dia ada jenis antibody dia tak boleh terima A positif yang biasa ni. Dia kena ikut A positif, lepas tu dia ikut dia punya antibody dia jenis apa pula. Ya, reses. Bukan? Yang ada tulis tu R1, R2, R1, R4, benda-benda tu. Benda-benda tu lah. Kalau dia develop benda yang rare lah darah dah. Payah lah nak cari darah dah. Jadi
Macam zaman dulu ni depa tak ada lagi macam kesedaran thalassemia pun orang tak apa nak ni lagi. Hep C pun tak jumpa waktu tu. Depa dah hepatitis B je. Waktu tu tengok 19 berapa dah depa tahu tak ada Hep C. Oh, kita ada lagi satu Hep C je. Oh, betul lah. Waktu dalam borang tu dia kena declare hepatitis B, Ah. hepatitis A apa semua. So Hep C tu dah sekelik dah. Dah transmit dah through blood. Berapa banyak orang masuk kat dalam ni. Even kami yang geng thalassemia pun ada yang dapat Hep C daripada blood transfusion. Sebab dulu tak tahu tu benda tu ada kan. Jadi dia dapat lah. Lepas tu macam dulu tak dapat bantuan-bantuan ni. Memang kena survive sendiri lah. Aku nasib baik pak aku dia kerja kerajaan jadi dia boleh claim lah. Oh. Kalau dia macam orang-orang lain macam kawan aku yang dah tak ada dah. Our fallen brothers and sisters. Depa tu kebanyakannya depa orang kampung je. Jadi depa tak ada resource untuk beli benda-benda ni macam ubat, depa tak ada nak beli filter. So depa ikut apa yang depa ada. Kalau hang kata kena bayar sendiri tu, sekali buat pergi sekali transfusion berapa banyak kena bayar? Macam filter hang kena beli dulu zaman dulu filter harga 80 tak pun 90 itu kot. 80-90 ringgit. Filter. So kita kena direct nego dengan company dia lah. Kita tak boleh beli dekat dulu ada kot farmasi tapi tak banyak yang farmasi pegang stok sebab orang tak beli sangat benda tu. Jadi kita kena kalau nak beli banyak kena direct nego dengan dengan company dia lah. Macam ayah dulu. Maksudnya hang beli kat company lah. Bukan hang maksudnya treatment hang bayar kat hospital tu tak payah bayar lah. Okay. Macam filter tu kami akan beli kat company and then bila hari transfusion kami bawa lah. Oh. Lepas tu kami akan kata okay guna yang ni lah. So misi yang bela-bela dah yang dia pun tak tahu guna. Tak tahu guna pun tahu ini nak guna macam mana lah kali kami ajak misi. Macam tu lah zaman dulu. Mereka pun tak tahu nak guna macam mana filter. Tu misi yang praktikal tu. Mana ada misi lama. Tapi sebab mereka tak mana ada dulu orang tambah darah guna biasa punya tu. Yang tak ada apa. Filter pun filter mesh biasa. Sebab kalau filter yang untuk tapis sel darah putih ni dia lain sikit. Dia punya structure dia lain sikit. Dia bukan macam jaring macam kita filter air tau dah. Dia ada pore dah. Dia akan macam tangkap lah sel-sel darah putih ni. Dia memang boleh guna sekali je lah. Filter tu guna sekali lah. Tu tak kira lagi kalau aku aku tambah dua pint kan. Kadang-kadang kami dapat darah lama. Darah tu dalam umur 20 hari daripada tarikh orang derma. 20 ke 25 kan. Memang darah tu likat lah. Lepas tu nak masuk dalam tangan pun sakit oh. Seolah-olah siapa yang pernah rasa tangan patah memang macam tu lah. Tangan memang patah. Rasa macam tangan patah. Pedih dah. Sakit dia tak ada bagi ubat tahan sakit ke apa waktu derma tak ada lah? Tak ada. Hadap lah. Hadap lah. Tu kalau tu sakit lah. Tapi waktu tu sekarang ni kebanyakannya mereka prioritize kat orang thalassemia mereka akan bagi darah yang elok lah. Maksudnya darah yang awal lah 5 hari, 6 hari, 7 hari. Fresh lah, darah fresh lah. Sekarang mereka lagi lagi okey lah. Macam dulu ni yang duk perjuangkan thalassemia ni. Sekarang ni dia baru dapat datuk lah. Doktor yang sebelah. Kan DG kita tu nama apa? DG Nur Hisham kan? Ada sebelah lagi nama Hisham kok. Yang selalu duduk sebelah dia pakai spek tu. Tak pasti. Yang famous Nur Hisham yang famous. Yang lagi tu tak famous. Tapi dia pun macam dekat-dekat agak lah. Dia baru dapat datuk tu ni. Dia lah yang duk memperjuangkan nasib thalassemia dulu ni. Sebab dia pakar, asalnya dia pakar yang kanak-kanak Oh. Dia lah yang duk jumpa dengan menteri apa semua. Waktu zaman dulu ni. Kami tak dapat bantuan sampailah aku tingkatan 4 kot. Tingkatan 4, tingkatan 3 gitu lah. Waktu tu lah baru kementerian ada kesedaran sikit pasal thalassemia ni. Sebab dah anak kepada menteri kot. Kan timbalan menteri anak dia kena thalassemia.
So Oh. sebab kanak dia kena thalassemia, barulah dia buka mata sikit. Lepas pada tu barulah mai depa sponsor apa, depa sponsor ubat, depa sponsor filter. So daripada tu lah kami dapat free lah. Oh, Sebelum ni memang kena beli lah. sekarang dah free lah. Sekarang free lah. Sekarang ubat mahal gila. Ubat kami macam ubat yang nak untuk buang apa, untuk celik air tu, dia ada banyak jenis. Dia ada Desprol, dia ada kami panggil nama dia, nama brand lah. Nama Desprol, L1, XJ. L1 ni makan, lepas tu 3 kali sehari. Desprol dia cucuk. SJ ni pun makan tapi dia sehari sekali lah. Dia ada 3 jenis lah. So doktor dia akan bagi patient ikut depa punya macam mana depa punya plan lah. Depa akan bagilah, ada yang patient dapat SJ, ada patient dapat L1, ada patient dapat apa, Desprol. Macam aku waktu aku kecil-kecil dulu, daripada aku tadika aku dah start cucuk lah. Aku cucuk Desprol. Waktu tu pak aku beli sendiri lah. Dulu Desprol satu vial tu harga RM10. So sekali beli dalam satu kotak tu ada 10 vial. Jadi sekali beli hang tak boleh beli lah. Takkan nak beli satu kotak. So hang beli dalam 5 ke 10 kotak ke macam tu. Lepas tu untuk nak pakai berapa dos ni kami akan consult dengan doktor. Tu zaman waktu kecil-kecil dulu lah. Doktor yang recommend. So aku okey sikit lah nak banding dengan kawan-kawan aku yang lain. Orang yang dah meninggal tu, mereka tak ada ambil benda tu. Memang umur 15 dapat Lena. Lena for good lah. Hang, aku ingat kat sekolah lu hang ada bawa macam mesin cucuk benda itu benda. Yang tu Desprol lah. Yang tu memang Desprol. Yang tu tetap malam tu sepatutnya idealnya 5 kali. 5 kali seminggu. Mesin tu pun beli sendiri lah. Mesin tu dulu beli sendiri. Kalau sekarang harga dia dalam 2,500 mesin tu. Sekarang pun kalau siapa yang pakai Desprol, hampa kena beli sendiri lah mesin. Tapi kalau ubat tu hospital bagi lah. Macam aku beli jugalah dulu ni. Sebab ferritin aku pun dah teruk lah. Tapi banyak orang, walaupun orang kata lah makan ubat kan, tapi sebenarnya thalassemia ni dia lebih pada tu lah. Dia lebih kepada psikologi budak lah. Psikologi tu ramai orang macam tak apa, macam orang tak ambil bab sangat lah. Psikologi patient tala ni macam mana. Contoh masalah psikologi apa yang dihadapi oleh budak-budak thalassemia? Contoh lah waktu ni aku cerita yang jadi kat aku dulu lah. Macam aku dulu, aku sebab jenis orang yang buah, jenis berlari apa semua kan. Aku tak apa ni sangat. Aku punya simptom macam aku punya efek dekat aku tu tak teruk sangat waktu budak-budak. Sebab budak-budak semua sama je. Waktu aku kecil sekolah rendah tu. Sebab tinggi pun beza sikit-sikit itu je lah. Sebab waktu tu kan budak-budak kan. Tapi dia start bila mai dewasa. Bila mai fasa dewasa tu dia macam payah sikit lah. Sebab kami punya pembesaran dia tak sama macam dia tak sama macam orang normal. Ni bagi patient thalassemia yang tak ambil ubat lah. Sebab macam zaman aku dulu kan kami mana ada ubat. Jadi ubat pun ambil pun ikut mana stok ada. Mana ada modal bulan tu beli ubat, pakai yang tu je. Kalau budak thalassemia yang makan ubat normal, dia akan membesar dengan normal lah. Macam situasi aku, sebab aku hidup tahun 1990, tahun 2000, awal 2000. Jadi ubat tu tak ada lagi. Jadi pembesaran tu ayin tu dia start main kacau macam-macam dah lah. Dia kacau macam aku ni, aku rasa dia kacau aku punya hormon punya gland tau. Gland hormon untuk pembesaran lah. Jadi aku kecil lah nak banding dengan orang normal lain. Jadi bila aku nak main pun aku macam kurang. Dulu aku suka main badminton waktu zaman sekolah rendah tu. Badminton, bola. Aku aktif jugalah. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, semua badan besar pada hang. Hang nak main bola, memang hang kena ni lah. Lepas tu pula tak larat semua kan. Jadi sebab badan dah makin besar, jadi dia nak jantung tu dia nak kena cover badan yang besar lah, nak banding waktu kecil tu. Dulu badan kecil,
Jadi jantung macam tak apa nak apa terbeban sangat lah. Sekarang badan besar. Dia ni sikit lah. Lepas tu aku jadi kurang, aku kurang sikit lah main apa semua kan. Jadi aku lebih suka macam buat indoor lah, indoor. Oh, maksudnya kesan psikologi dia hang tak main aktiviti luar, hang jadi gamers lah, betul? Tu yang waktu form 4 tu ada game kan. Aku still nak buat benda-benda macam tu lah. Jadi dalam game tu aku boleh buat macam-macam. Aku boleh pi tolong makcik, aku boleh pi beli barang kat orang, aku boleh berlari. Dia macam tu lah. Game tu macam pengganti lah. Pengganti lah apa benda yang hang tak boleh buat lah dekat di alam reality lah. Tu zaman dulu lah. Law ni pun sama lebih kurang ke lah. Tapi sebab law ada kerja, dia kena buat kerja ke lah. Tapi macam ada yang student passion lain, depa macam bila dah jadi macam tu, ada setengah macam biar apa nak jadi kan. Aku tak mau makan ubat tak biar nak jadi apa, lagi mampu juga macam tu. Ada yang jadi macam tu. Ada yang seorang tu meninggal, dia meninggal sebab awal tu dia macam dia tak apa ikut ingat apa doktor cakap. Dia macam mampu piar apa nak jadi. Dia macam apa mampu piar apa nak jadi kan. Aku macam pasrah kan. Lepas tu dia macam hidup ni sat lah. Memang aku akan enjoy hidup ni. Lepas tu dia duk ambil macam-macam lah. Ambil ice lah. Ambil benda pelik-pelik. Racing lah, racing ni. Dia kata dia kata buat apa nak hidup macam mana? Nak hidup macam ikut macam hidup normal life lah. Sedangkan nanti kat mana pun akan mati sebab thalassemia juga. Last kali dia meninggal ke sebab thalassemia. Dia meninggal sebab accident motor. Dia racing kot malam tu. Innalillah. Memang jijik lah. Ada juga yang jenis macam dia rasa macam tak larat lah nak pergi sekolah. Lepas tu duduk rumah je tak pergi sekolah. Lepas tu tak study tak apa. Macam tu lah. Ada juga jenis macam tu. Sebab aku dulu mak ayah aku memang berperang dengan aku lah. Memang tak pergi sekolah memang mampu hang. kena belasah lah. Tu yang hang belajar sampai master sampai doktor tu puji hang tu. Tak ya. Yang master tu naknya bila dah habis degree tu aku macam tak tahu nak buat apa. Jadi aku ambil lah master. Syok-syok lah. Boleh lah main game lah bawah sikit. Macam tu je. Hang kata tak sakit lah thalassemia ni. Maksudnya dia tak sakit lah. Dia cuma macam penat je tu kan. Aku ingat waktu kat sekolah dulu, aku kan duduk kat belakang dengan Koya. Duduk meja kat tepi tu. Ada satu kali tu kelas Syekh Ibrahim kot. Apa Lena? Ada hang lena dekat tangan aku kan. Aku ingat hang lena ke hang macam tengah tahan sakit ke. Hang nangis lah tak silap aku. Lepas tu sampai basah baju aku. Ya. Aku ingat lagi sampai sekarang. Tak ingat. Aku sakit perut kot. Oh, maksudnya sebab aku ingat, uish, kesian budak ni, dia sakit ni thalassemia. Aku ingat kan sebab sakit thalassemia. Maksudnya bukan thalassemia. Okay, actually dia ada kaitan dengan talak kot. Sebab bila aku lama tak tambah darah kan, spleen aku akan jadi besar tau. Lepas tu bila spleen aku besar, dia akan ganggu aku punya perut lah. Aku tak tahulah dia sakit punya. Tapi dia bukan sakit perut macam daripada perut lah. Macam nak terberak apa tak. Dia lebih kepada cramp dekat namanya abdomen tu. Dia macam aku macam tak boleh explain sakit perut tu semai dari mana. Tapi sakit lah. Memang sakit gila lah. Aku pernah sekali tu ni. Yang paling latest kali tahun 2016 kot. Kan 2015 lah. Waktu yang paling latest lah. Aku sakit perut teruk. Memang teruk lah. 4 hari kot aku sakit perut. Memang 4 hari ke 5 hari. 3 hari tu aku nak lenom tak boleh. Sakit lah. Tak tahu siapa. Pergi ke hospital tak tahu apa. Dia pun kata tak tahu. Lepas tu tengok bacaan hati. Bacaan limpa, bilirubin, AST, ALT. Macam dalam normal punya range. Lepas tu walaupun tinggi sikit, nanti doktor akan kata, thalassemia memang dia pun tinggi sikit. Macam tu. So jadi macam hang pun tak tahu nak apa. Sakit hang duk sakit lagi ni. Lagi aku pergi KMC lah buat MRI. Check MRI. Waktu tu dia check aku punya hati.
spleen, dengan hati dengan spleen dia check kan. Dia kata okey je, hati tak ada pun macam kanser apa kan. Cuma spleen tu lah besar kan. Lahir tak tahu apa. Balik rumah sakit lagi, dah 2 hari lah sakit. Aku pergi hospital. Hari tu aku ingat waktu tu hari Jumaat. Waktu tu memang aku sakit lah, tak tahan lah. Aku pergi hospital, doktor tu pun tak tahu apa, lagi tak apa adik, kita bagi apa ubat tahan sakit lah, bagi cucuk masuk morfin. Masuk morfin aku lena terus ya. Hai lah. Memang tak ada hal lah. Dia macam mana kalau hang dalam sakit ke apa kan, hang akan lena. Kalau hang dapat morfin tu akan lena terus. Lena, lepas lena tu bangkit lah okey lah. Betul tak tahu. Siapa pun tak tahu. Sakit apa tak tahu. Macam tak dapat nak explain. Aku rasa ketagihan morfin tu. Tak ada. Dia buat thalassemia ni, dia banyak sangat complication. Dia macam tak habis study lagi lah. Dia macam dia boleh jadi apa-apa. Jadi doktor pun bila hampir ke hospital yang kata sakit kepala, doktor kata mungkin sebab thalassemia lah kot. Macam tu. Semua disalahkan thalassemia. Macam sakit dada kan. Betul. Mungkin lah kot. Mungkin jantung ada orang kan. Sebab dia berkait seluruh badan lah. Thalassemia ni. Tapi aku memang macam, aku kan derma darah tiap 3 kali sebulan kan. Memang aku derma darah sebab aku teringat kat hang lah. Aku teringat dulu Aloy benar ni nak nangis kat apa, baju pun sampai basah lah. Aku macam okay, dah derma darah. Tapi sekarang tak ada derma darah. Aku tak ada derma darah, 6 bulan tak ada derma darah. Buat lah, ambil vaksin. Pakai braces. Dia kata takut ni infection kot masuk dalam darah hang apa lah. Tapi rasa macam tak ada apa pun. Pakai besi tu je lah kan. Bukannya ada macam, kalau macam kita apa buat apa surgery ke apa, mungkin aku macam tak apa lah kan. Ataupun makan ubat apa kan, memang tak boleh ada darah. Tapi macam tak tahu lah, pakai bracer ni macam pakai je. Tak tahu. Tapi dia tak bagi kak. Mungkin dia masuk dalam kategori penambahan kat dalam punya badan kot. Dia kata lepas raya boleh derma boleh. Tapi tu lah, kalau derma, kalau darah tu ada, darah tu banyak, so kira okey lah. Kira kami ni boleh dapat banyak sikit lah darah. Kalau darah tu ada kan, bekalan darah tu ada. Kalau bekalan pun tak ada, payah lah kami kena bergaduh. Bukan bergaduh lah, macam kami Mereka akan bagi dekat geng-geng mak rempik yang accident dulu lah. Nak bandingkan kami. Orang-orang yang accident, orang yang orang macam ibu yang bersalin, macam tu lah. Ada sekali tu ada doktor tu cerita, budak tu racing kot. 4 beg kan, 6 beg darah masuk, lah kali meninggal. Tapi sebabkan depa terpaksa, depa ada depa punya ethical code depa kena tolong jugalah macam mana pun. Kami pun Tala pun kawan-kawan geng-geng Tala pun kami faham lah benda tu. Kami tak ada lah nak bergaduh sampai pergi ke blood bank buat protes apa ada Kami macam okay, tak ada darah, tengok minggu depan macam mana, kalau ada okay lah. Cuma aku ni bila besar ni dia, kita dengan kerja apa semua kan, jadi macam aku berkebun. So bila darah aku dapat darah yang tak apa, syok. Ataupun darah ni dia ada agak, dia punya ada darah yang best, ada darah yang tak best. Sebab dah lama lah duk tambah, jadi hang boleh tahu lah. Jadi bila dapat darah yang tak apa nak syok ni, contoh macam hang dapat 1 bag je, HB hang ada 8, tinggal 8, lepas tu hang dapat 1 bag je. Jadi HB tu tak naik banyak sangat lah. Jadi nak buat kerja pun jadi tak syok lah, kali hang lena lah. Nak paksa diri, lagi malam lagi tak boleh tidur. Sebab bila hang sampai tahap kan, bila hang terlalu penat sampai hang dah tak boleh nak tidur. Sebab aku perasan aku duk pakai jam yang ada, dia boleh check yang punya pulse kan, nadi kan. Aku perasan lah bila aku tak ada darah, aku punya heart rate tu memang tinggi. Dah 90, 100. Normal heart rate aku 100. Macam ada exercise tu, rate aku. Walaupun aku duk lepak main game kan. Tapi waktu darah aku tak ada, darah aku tinggal 7. Itu ni panas sekali, darah aku tinggal 5. Waktu COVID lah. Waktu tu ramai orang darah mereka bagi kat COVID. Aku tak dapat darah. Memang darah tinggal 5, nak buat apa? Pergi berak. Penat.
Tak mahu nak pergi berkebun. Memang tak lah. Lain tinggal lah kebun tu. Macam tu lah. Kalau lah darah tu ada, blood bank tu ada apa semua macam Fatih tu buat ni, kira syok lah juga. Sebab kami boleh dapat ni kan. Ada darah kan. Best lah. Tu lah aku nak tanya pasal kerja tadi. Hang dah jawab dah. Maksudnya kerja hang memang tak ada pekerja lain lah yang tolong hang tanam cabai. Memang hang buat seorang solo lah. Ada. Aku ada. Ada juga. Aku akan upah ikut macam on demand lah. Kalau hari ni aku nak kena clear tapak, aku akan upah orang kampung lah yang untuk clear tapak tu. Aku akan bayar upah lah. Kalau aku tak boleh pergi, aku akan ni lah. Tapi macam tu lah. Kalau kita buat dengan orang lain buat, dia lain. Dia tak ni. Dia punya apa? Tak sampai hang punya standard lah. Macam tu lah. Jadi dia tak for shock lah. Tapi untuk pengganti boleh lah Sat. Tapi kalau katakan nak apa, nak ganti betul-betul 100% ganti, tak boleh lah. Melainkan nanti aku jumpa orang yang betul-betul meet aku punya standard, boleh lah kot. Buat interview lah. Buat interview. Panggil orang kampung buat interview. Interview. Tapi macam tak tahu lah, thalassemia ni awareness tu penting lah. Awareness bagi untuk orang yang normal ni. Sebab pembawa jin thalassemia ni banyak kat Malaysia. Aku rasa 1/20 apa? Kan lebih? 1 dalam 20 orang. So kalau ada thalassemia? Tak, dia pembawa. Dia pembawa genetik tu. Macam mak ayah aku, dia pun bukan penghidap pun. Tapi dia pembawa genetik tu. Pembawa genetik thalassemia. Jadi bila pembawa dengan pembawa kahwin, jadi kemungkinan besar untuk anak dia mereka dapat major sangat tinggi lah. Kalau pembawa dengan orang biasa? Kalau pembawa dengan orang biasa, macam kes adik aku pembawa, adik perempuan aku tu. Dia kahwin dengan orang yang normal. Anak dia mungkin akan dapat jadi pembawa dan mungkin akan ada normal. Tapi anak dia okey lah. Anak dia tak dapat sakit lah. Dia tak akan dapat major lah. Macam aku major. Sebab macam kalau HIV, sebelum kahwin tu hang kena buat test HIV. Kalau macam thalassemia ni tak ada lah. Macam sebelum kahwin kena buat test thalassemia, tak ada lah. Macam sebelum kahwin, thalassemia sekarang ni tak pasti dah macam mana. Tapi macam dulu ni benda tu sebagai macam mana, kalau hang nak buat, baru hang buat lah macam tu. Tapi dia ada lah bentuk testing dia nak tentukan yang hang ni pembawa ke, tak ada ke. Mereka akan ambil sel darah, dia akan ambil blood sample lah. Lepas tu mereka akan buat DNA test. DNA test tu maksudnya. Maksudnya ada lah testing dia boleh buat lah. Boleh buat. Sepatutnya kan, mereka kena buat macam tu lah. Sebab mereka kena buat benda tu sebagai compulsory. Sebelum kahwin kena buat. Sebab kalau lah kita fikir logik lah, kalau lah patient telah ramai, jadi financial burden untuk support mereka ni tinggi tau. Even kami pun macam aku kan, sebulan macam SJ tu harga satu kotak dah. Satu kotak tu apa? Ada aku simpan. Satu kotak SJ tu mau dekat 3,000 ke 4,000. Tu satu kotak. Aku makan 3 kotak besar yang harga dekat dalam 3,000 tak apa 4,000 satu kotak. Lepas tu satu kotak kecil. Satu kotak kecil tu dalam 1,000 lebih ke 2,000. Itu tak dapat subsidi lah. Tu dapat ah, yang tu dapat ah, yang tu free. SG tu aku dapat free. Aku punya kos rawatan tu aku boleh cecah sampai untuk satu bulan tu boleh sampai 20k. 20k bulan weh. Kerajaan bayar lah. Kerajaan bayar. Ini kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Untung lah Malaysia masih aman. Weh, Malaysia antara the best healthcare apa? Provider lah. Memang gigi lah. Kalau macam negara lain tu mati lah. Kau cakap thalassemia negara lain tu mati lah. Kalau macam UK tu pun mereka tak dapat macam ubat macam kita. Tak silap mereka beli kot. Lepas tu bila kami jumpa ramai macam waktu dekat Turki tu. Aku pernah pergi Turki lah. Mereka macam aku macam wakil, contoh macam wakil negeri polis lah. Pergi Turki. Jumpa lah geng-geng luar. Mereka memang terkejut lah. Dia kata, what? Your country give it free? Yeah, free. Memang free benda ni. Mereka memang jealous lah. Kena sokong abah lah ni. Yang tu saya pun tak tahu. Politik
politik tau. Tapi macam tu lah, politik ni mereka ambil mileage lah. Jadi saya macam malah lepas diri lah. Bukan aktif politik lah. Tengok macam profil Facebook pun gambar Mat Sabu. Tuhan yang buang. Yang buang kat DP aku. Itu aku malas buat teringat Fatih lah. Jadi tahu buah. Aduh. Thalassemia ni kalau boleh. Dia kalau macam contoh lah, macam kata dia berdasarkan availability darah yang ada kan. Contoh lah kalau macam Kedah Perlis dia macam tak cukup lah. Hang tak boleh pergi negeri lain. Contoh macam kalau Kelantan ada lebih darah, hang tak boleh pergi sana ke? Tak boleh. Memang kena pergi hospital yang sama ke macam mana? Selalunya blood bank mereka akan ni lah, mereka akan urus darah tu dengan elok lah, dan mereka akan ambil apa, orang cakap apa, mereka akan apa, macam mereka koordinate antara negeri-negeri lah. Mereka akan include juga patient thalassemia dekat dalam mereka punya equation tu. Jadi mereka akan budget lah yang mana yang ni. Selalunya Perlis tak ada masalah sangat sebab Perlis satu macam kami tak banyak sangat macam patient apa semua nak banding dengan negeri lain. Negeri lain dia pun besar kan. Jadi accident pun ramai, bila negeri besar orang ramai, kes emergency pun banyak. Thalassemia patient pun banyak. Jadi mereka kena bergaduh bergaduh lah. Mereka macam kena berebut lah sesama mereka. Macam Perlis ni negeri kecil, lepas tu accident pun jarang-jarang sekali. Jadi kami tak apa teruk sangat lah, tak apa kritikal lah. Ada orang lagi teruk lagi lah pada kami. Tapi darah memang penting jugalah. Ada dia ikut penderma. Kalau penderma tu banyak yang main derma darah, tak jadilah shortage tu. Kalau dia ada situasi lah macam bulan puasa ni memang jam lah. Sebab selalunya orang tak main derma darah bulan puasa. Bulan puasa kalau kat Sungai Tani ni kadang-kadang depa buka lepas malam lepas main Jumaat. Kadang dia datang masjid. Macam tu lah. Dia macam dia drop lagi lah. Dia drop sikit lah bulan puasa ni. Macam tu lah thalassemia. Yang pentingnya kalau boleh tu awareness tu, kami cuba juga nak buat apa, nak cuba sebagai macam setiap responsibility bagi pesakit tala untuk spread the awareness of thalassemia ni lah. Sebab kita tak maulah lagi ada banyak lagi patient tala ni dekat Malaysia ni. Tapi macam macam KKM punya dulu lah, doktor bukan KKM, doktor punya suggestion lah. Mereka suruh check, contoh mereka suruh check sebelum kahwin kan. Orang dah bercinta 5-6 tahun. Lepas tu bila check, dia tengok dua-dua pembawa. Agak-agak dia pun nak cancel lah kahwin. Ikut ni lah. Ikut plan Zig Yeager lah. Memang dia pun tak nak dia. Dah bercinta 6 tahun kan. Memang tak nak pasal lah. Dia akan teruskan. Dia akan kata macam tak apa, cinta akan melangkaui segala-galanya, akan merentas lautan api. Kesian kat anak apa tu. Lepas tu anak dia kena adak lah. Tu lah. Payah. Jadi sebelum kahwin tu kena check lah. Sepatutnya kena compulsory lah benda tu. Mahal lah kalau check? Tak pastilah berapa dia punya ni. Tapi kalau kita nak pergi saja check dekat hospital lah, rasanya tak boleh. Melainkan kita ada condition lah. Maksudnya kita ada, contoh kita sakit ke apa kan, baru mereka akan check lah. Tapi kalau saya saja kata kami nak pergi hospital kerajaan, nak pergi check sama ada pembawa ke tak kan, ada lah. Sebab nak check tu kan kena incur cost juga. Dia pun tak boleh lah saya saja nak pergi check macam tu. Kalau dekat klinik swasta tak tahu ada ke tak. Macam aku dulu tak tahu, tapi ramai orang tak suka aku punya idea aku. Macam apa idea? Aku suruh terus pembawa tu dekat apa IC lega. Pembawa thalassemia lega. Lepas tu waktu kami duk bincang sama-sama geng-geng apa persatuan lain kan, ada meeting kan. Tahu lepas tu nak semua orang brand kawan ni lah. Jadi sebelah semua pinggirkan dia ni semua kan. Boleh jadi lah. Tapi benda yang aku cakap tu efektif lah. Semua orang tahu tu dia pembawa. So, pakai ni lah. Pakai armband, Eldia punya armband.
Amin. Tapi macam tu lah. Dia macam kalau hang betul-betul serius nak tackle benda ni, yang kena buat macam tu. Kalau ni, tapi ada setengah thalassemia dia tak mau macam disclose dia punya ni. Dia tak mau habaq kata dia thalassemia. Dia kata, aku pernah lah itu jumpa tu kami pergi jumpa mamai yang thalassemia peringkat je kebangsaan gitu. Ramai lah thalassemia daripada Kelantan, daripada apa, Johor, semua state lah kat negeri ni. Depa pergi situ kan. Depa macam kami ada talk. Kami panggil ada seorang doktor daripada UK tu kan. Dr. Faruk Shah. Jadi dia pakar hemato kot rasanya. Selalu kami yang bila event macam tu macam federation, kami ada federation. Gabungan persatuan-persatuan thalassemia setiap negeri ni. Dia ada satu persatuan yang besar ah. Kami panggil federation. Federation ni yang apa? Yang akan organize event-event macam ni. Federation ni depa depa punya macam gerak kerja depa bagus lah. Dari segi macam kumpul dana semua, depa ada network depa pun bagus. Macam kami ni yang baru-baru mendapat ni macam Poleh Kedah, kami Kedah tu dah lama dah. Macam Poleh ni baru mendapat ni. Jadi selok-belok macam mana nak collect dana tu kami tak apa nak ni sangat lah. Kami tak ada kepakaran lagi lah. Macam Sarawak, Thalassemia Sarawak, Sabah, depa memang power lah. Depa tu sampai beli bangunan lah. Tahap depa. Dan dana daripada cabai tak mencukupi lah. Tak mencukupi. Sarawak punya depa punya ni aku sejuta wah. Lah kali dulu ni government nak letak tax kat depa. Lah kali depa tak mau bayar tax tu, depa beli bangunan biji. Sampai tu depa memang hidup sebab yang handle depa pun orang-orang yang profesional lah. Maksudnya orang yang betul-betul buat kerja untuk NGO, bukannya macam buat kerja dekat dia nak pi bila ada event macam international event dia nak pi juga. Bukan lah. Yang memang betul-betul ikhlas. Ikhlas. Kalau kat Polis ni tak ada. Kebanyakannya yang sakit-sakit tala ni pun kebanyakannya orang kampung yang kerja bendang. Lepas tu thalassemia boleh kerja bendang? Larat dia? Dah, parent. Jadi kami tak ada network macam tu. Kalau yang parent yang macam kerja yang okey sikit pun, depa busy dengan kerja depa. Macam tu. Macam yang Sarawak tu ada seorang lawyer. Lawyer tu dia macam asal dia pernah duduk UK kot. Tak macam mana tu dia boleh kenal telah. Sebab tu dia duduk dekat Sarawak. Lepas tu dia yang tolong Tala tu. So network dia pun dah besar dah. Lepas tu dia tahu selok-belok macam mana nak collect dana buat dinner apa semua kan. Panggil-panggil orang-orang kaya-kaya ni masuk dinner. Jadi sekali kutip ratus ribu semalam. Tak apa lah. Macam kami yang geng-geng bendang nak panggil siapa? Panggil ni lah usahawan harum manis. Usahawan harum manis kita ledger pun tak simpan macam mana? Memang jijik lah. Aduh. Okay, kita dah menghampiri masa tamat lah. Habis lah. Sejam mana aku nak mapek bawah tu. Mapek jangan ni. Jadi ada kata-kata akhir lah kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan thalassemia. Malaysia, thalassemia ni dia tak sakit. Dan kalau boleh tu tak maulah macam shun ni apa bahasa Melayu? Tak mau pinggirkan. Mendiskriminasi kan? Kita kalau boleh tu tak mau mendiskriminasikan pesakit tala ni lah. Sebab tapi jangan duk bagi muka sangat depa. Kadang-kadang depa mohong lah kata depa tak larat. Tapi maknanya depa malah lah. Ada juga macam tu. Hang selalu punya alasan hang selalu lah. Aku ikut keadaan lah je. Tapi macam tu lah. Kami tak sakit lah. Kami kalau ikut dapat treatment yang betul, kami dapat transfusion yang elok, lepas tu makan ubat apa semua, kami akan jadi orang normal lah. Even daripada cuma dia perlukan resource yang banyak untuk sustain kami punya hidup ni. Jadi kalau boleh tu bayarlah avoid lah.
Bayar bukan super. bukan macam cakap. Kalau boleh tu avoid lah daripada dapat thalassemia ni. I buat anak ke makcik-makcik ke apa kan. Tapi kalau Kalau soalan lah soalan sebelum kita tutup. Kalau macam ha. orang tu dia memang thalassemia, dia bukan pembawa, dia memang thalassemia, tapi dia kahwin dengan orang yang biasa, orang yang tak ada apa-apa. Dia anak Uh, macam mana? anak dia dia akan nak ada pembawa lah. Dia akan dapat pembawa anak dia. Anak dia pembawa lah. Dia akan selalunya dia akan recommend macam tu lah. Kahwin dengan orang yang apa? Kahwin dengan orang yang normal. Tapi ramai juga orang thalassemia yang dah berkahwin. Yang dah berkahwin. Even ada anak so 2 orang, 3 orang, 4 orang pun ada. Tapi last kali dia meninggal juga. Dia meninggal sebab apa? Sebab komplikasi jantung kot rasa. Dia macam tu lah. Macam kat mana pun dia macam tak ada happy ending lah. Tapi ada yang dapat happy ending. So ikut lah rezeki yang macam mana kan. Kalau boleh tu avoid lah thalassemia tu. Kalau boleh kita kalau boleh avoid lah. Kalau siapa yang tak kahwin lagi, nak kahwin, memang saya sarankan supaya anda semua melakukan saringan thalassemia sebelum anda berkahwin. Ataupun sebelum anda bercinta. Sebab kalau anda dah bercinta, kalau anda dah bercinta memang GG lah. Tak nak pasal. Itu je. Okey, terima kasih diucapkan kepada Hilmi Azhari. Sebenarnya ada banyak lagi soalan nak tanya pasal cabai tapi tak sempat pula kan. Satu pun dah habis masa. Jadi nantilah kita akan sembang lagi. Pasal dan juga pasal Zik Yeager pun tak sempat nak tanya. Jadi Zik Yeager apa jadi ya? Sorry lah aku geng dengan Eren. Jadi kita akan bincangkan dalam episod seterusnya. Okey. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.